telah diberhaluskan ke ciri keistimewaan Sultan, Panglima dan Pendekar pada waktu Empayar Kesultanan Melaka, Majapahit dan Sriwijaya. Ia adalah waktu apabila silat tersebar sepanjang Semenanjung Melayu, Jawa, Bali, Sulawesi dan juga Borneo. Orang Melayu terutamanya di Semenanjung Melayu menganggap cerita legenda Hang Tuah pada abad ke-14 sebagai bapa silat. Pada mulanya ia hanya diguna pakai di medan pertempuran, namun secara perlahan-lahan ia mula berleluasa sebagai seni mempertahankan diri. Seni mempertahankan diri ini kemudiannya berkembang dan mula dipraktikkan oleh orang ramai bagi tujuan melindungi diri. Sejajar dengan itu, fokus utama Jelajah Fakta pada hari ini adalah untuk membawa anda mendalami ilmu mempertahankan diri yang diasaskan oleh Persatuan Silat Kebangsaan. Cabaran Jelajah Fakta kali ini adalah untuk melihat sendiri 3 jenis silat yang dikatakan popular di Melaka. Pastikan anda setia bersama saya sehingga ke hujung rancangan. Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (Pesaka) telah ditubuhkan pada September 1983 dalam usaha mewujudkan satu organisasi persilatan di Malaysia. Pada ketika itu, terdapat 4 pertubuhan peringkat Malaysia iaitu Seni Silat Lincah Malaysia, Silat Seni Gayung Malaysia, Seni Gayung Fatani Malaysia dan Seni Silat Cekak Malaysia beserta 16 buah pesaka negeri yang bergabung. Kini dianggarkan seramai 4 juta ahli-ahli silat di seluruh Malaysia. Ya, betul. Salah satu matlamat kita dengan penubuhan pesaka negeri dan juga pesaka kebangsaan ialah kita nak mempromosikan silat ni ke seluruh dunia lah. Sebenarnya setakat hari ini memang silat dah terkenal di dunia ni. Ada negara-negara Eropah yang telah jaya mengadakan gelanggang silat ni, yang mana dia punya instruktor ataupun jurulatih ni datang daripada kita, baik daripada Perubahan Gayung ke, Cekak ke, Gayung Patani ke. Mereka sekarang banyak dah keluar negara untuk membuka gelanggang dan dah ada pengikut. Itu pencapaian, 3 pencapaian. Pertama, kita jadi tuan rumah kejuaraan silat kebangsaan tahun 1993. Dan 2 pesilat kita ataupun atlet kita telah menjuarai kategori silat olahraga klasik sebagai pesilat juara dunia dan silat seni tempur bersenjata sebagai juara kancah dunia. Negara Malaysia tidak terkecuali dalam mengikuti perkembangan antarabangsa di mana silat kini sudah mula dipertandingkan dalam bentuk sukan berprestasi tinggi yang membawa kepada pungutan pingat untuk negara seperti Sukan C pada tahun 1987 di Jakarta, Sukan Malaysia 1988 di Stadium Negara Kuala Lumpur dan Sukan C 1989 juga di Kuala Lumpur. Berikut adalah sebahagian aksi yang sempat dirakam semasa flash mob di Menara Taman Sari, Melaka pada 5 Mac 2016 dan di Laman Seni 7, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor pada 10 Oktober 2015. Sejajar dengan peredaran zaman, flash mob merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian ramai, terutama remaja, untuk melihat silat di khalayak umum.
Perkataan cekak adalah satu perkataan tua yang telah lahir sejak zaman masyarakat Melayu. Perkataan cekak digunakan setiap hari. Ini menunjukkan perhubungan yang rapat antara masyarakat kita dengan perkataan cekak itu sendiri. Tetapi mereka masih jauh dari pengertian cekak apabila perkataan itu digunakan sebagai nama sejenis seni silat iaitu seni silat cekak. Kita punya pergerakan silat cekak ini dia ringkas. Dan silat cekak ini mempunyai sistem mata pelajaran yang teratur dan mudah diperturunkan kepada pelajar-pelajar. Malah silat cekak ini disebut sebagai silat akademik. Jadi dari segi pergerakan silat, saya sebenarnya tak nak bedakan dengan silat-silat yang lain. Kerana setiap silat dia ada keistimewaan sendiri. Cuma dalam silat cekak ini, pergerakan yang kita gunakan banyak berdasarkan kepada pergerakan semula jadi manusia dan ianya diasaskan daripada pergerakan solat. Dan silat cekak menunggu serangan dengan berdiri lurus. Sebenarnya kita berdiri solat, kita menunggu silat cekak menunggu serangan dengan berdiri lurus dan kita tidak mengelak ke kiri dan ke kanan. Apabila musuh menyerang, kita menggunakan 4 kaedah untuk menangkis serangan, iaitu kaedah A, kaedah B dan kaedah C. Seperti yang diperkatakan, silat cekak ini berasal daripada negeri Jelapang Padi, Kedah dan pernah diamalkan oleh Panglima-Panglima Kerajaan Kedah di zaman Kesultanan Sultan Ahmad Tajuddin II. Panglima Ismail iaitu salah seorang Panglima Kanan Kerajaan Kedah yang pernah menewaskan seorang Batak bernama Tuah dan beliau telah menurunkan banyak ilmu silat ini kepada Panglima Tok Rashid. Manakala Panglima Tok Rashid ini pula telah mengamanahkan silat cekak ini kepada Yahya Said yang berasal daripada Batu Kurau Taiping sebagai pemegang amanah. Dari segi pengiktirafan terhadap persatuan kita telah dipilih sebagai di antara persatuan yang terbaik. Sekali lagi sejarah telah tercipta di mana di bawah geran Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan YPASM dan Kementerian Sains dan Teknologi MOSTI, seramai 8 orang saintis telah terpilih bagi menyertai misi penyelidikan ke benua Antartika dan Antartik. Program ini merupakan ekspedisi pelayaran pertama yang dianjurkan oleh YPASM dan MOSTI, melibatkan kumpulan saintis dari beberapa institut pengajian tinggi dan berbagai latar belakang. Pakaian silat cekak seperti yang kita paparkan di hadapan, berwarna biru kehitam-hitaman, bermula daripada di atas kepala kita ada tengkolok dengan lipatan siput sudu, juga berwarna biru kehitam-hitaman, juga dengan baju dan juga seluar. Di samping dikemaskan dengan tali pinggang di bahagian pinggang dan juga capal di bahagian kaki. Capal rasmi silat cekak berwarna putih, tak ada warna lain, hanya warna putih. Tali pinggang silat cekak mempunyai 3 warna. Yang pertama berwarna putih, warna merah dan juga warna kuning. Warna putih dipakai oleh penuntut silat cekak yang telah tamat pelajaran silat cekak, yang mana pembelajaran mengambil masa kurang lebih 7 hingga 10 bulan. Manakala pengamal silat cekak yang bertali pinggang merah ialah pengamal silat cekak yang telah diberikan amanah dan tanggungjawab oleh Yang Mulia Guru Utama Silat Cekak, diberikan amanah untuk menjadi pembantu jurulatih ataupun jurulatih silat cekak. Beliau ni akan diberikan surat pelantikan termengajar untuk mengajar silat cekak di tempat-tempat yang tertentu. Dan satu lagi warna tali pinggang yang ada dalam silat cekak ialah berwarna kuning. Warna kuning hanya dipakai oleh Yang Mulia Guru Utama Silat Cekak. Sempena
Selamat ulang tahun ke-50 kelahiran semula seni silat cekak Malaysia ke alam nyata iaitu pada tanggal 28 Disember 1965. PSSCM telah bersiaran secara langsung menerusi slot Malaysia hari ini di TV3 bermula jam 7.50 pagi. Setiausaha Agung Saudara Muhammad Hafiz bin Jamil dan Penolong Setiausaha Agung Ustaz Haji Kaharudin bin Abdul Rahman telah ditemu ramah sepanjang sesi ini yang di mana berlatar belakangkan persembahan demonstrasi seni silat cekak Malaysia oleh skuad demo PSSCM bertempat di dataran TV3 Seri Pentas Utama. Bagaimana mereka berlawan, kita pula terpesona dan terkesima melihat ketangkasan mereka ni. Para kru telah dibawa untuk merasai aktiviti yang pernah dilakukan oleh para nabi terdahulu dan kami juga dibawa menaiki gunung untuk melihat suasana alam semula jadi ciptaan Allah SAW. Seni silat kota sending mungkin agak asing dan jarang didengari oleh kebanyakan masyarakat umum negeri ini. Namun seni silat tersebut telah mula diperkenalkan sekitar tahun 1960. Silat kota sending ini diasaskan di Asahan oleh Tuan Guru Sidik Jantan dan sedar ataupun tidak sudah lebih 50 tahun seni silat kota sending telah menempa nama dalam arena seni persilatan negara. Kita mempunyai pukulan 7 hari lain daripada diajarkan di gelanggang ini. Dan juga kita mempunyai khatam sebanyak 6 hari kita berpuasa mutihan dan 1 malam hari Khamis malam Jumaat kita tak tidur. Jadi di situlah kita menerima berbagai-bagai ujian untuk khatam pada waktu malam. Pukul yang pertama. Jadi pengalaman yang saya tak dapat nak lupakan. Pada awal-awalnya terdahulu, saya jangkakan saya adalah anak kampung dan tidak mempunyai apa-apa pelajaran dan tidak mempunyai ramai kenalan. Tetapi apabila lama-kelamaan persatuan ini berkembang dengan jayanya, saya menerima banyak-banyak anugerah dan banyak-banyak pelantikan. Jadi kalau di negeri Melaka disebut seni silat kota sending, kebanyakan kawan-kawan akan kenal. Begitu juga dengan di negeri Johor. Jadi tentang dimomok-momokkan, apabila seseorang itu mempelajari taekwondo, umpamanya ibu bapanya mengantar anaknya. Tetapi apabila dikatakan nak belajar silat, ibu bapanya kadang-kadang tak mau mengantar anaknya. Konon-kononnya dikatakan seni silat ini adalah syirik, khurafat dan sesat. Jadi sebenarnya seni silat kota sending ini mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama, kita untuk melonggokkan anak-anak muda di kampung. Kalau tidak dengan kita adakan persatuan silat, mungkin orang takkan berminat. Jadi apabila kita dapat menyentuh hatinya dengan mempelajari ilmu silat, kita sentuh hatinya dengan ilmu kerohanian. Jadi ini adalah baju asal, baju adat perguruan seni silat Kota Sending yang masih belum mempunyai sebarang lambang. Jadi hanya memakai baju hitam, bengkung, dan kalau lelaki ada ikat kepala, tapi kalau perempuan memakai tudung berwarna hitam. Jadi inilah pakaian untuk asas perguruan seni silat Kota Sending. Jadi ini pakaian apabila telah khatam 3 bulan, jadi beliau ni telah layak memakai lambang tapak hijau.
lambang tapak hijau untuk asas, bermakna beliau ni telah berjaya melepasi 3 acara permainan perguruan silat Kota Sending. Yang ini pelatih menggunakan tapak merah, dibezakan dengan tapak hijau tadi, bermakna beliau telah melepasi untuk tapak hijau dan telah mempelajari seni untuk tapak merah. Jadi setelah lepas ketiga-tiga permainan tadi daripada asas, tapak hijau dan tapak merah, apabila telah memakai cula berwarna hijau, beliau ini telah layak digelar pembantu jurulatih untuk bersama-sama membantu guru dan jurulatih untuk melatih pesilat-pesilat. Dan yang ini pula telah digelar jurulatih. Beliau ini telah melepasi tahap jurulatih dan dengan ujian-ujian yang kita sendiri lakukan, termasuk dengan ujian kebatinan dan pukulan. Jadi beliau ini telah melepasi kita punya kelayakan untuk memakai cula tapak merah. Jadi ini dibezakan sedikit dengan yang tadi cula merah. Ini kita memiliki bunga padi. Jadi bunga padi ini adalah guru dan pewaris perguruan seni silat Kota Sending yang telah melepasi tahap kebatinan yang tinggi untuk perguruan. Jadi beliau ini telah memiliki tahap yang layak untuk menjadi guru dan untuk membuka gelanggang di mana-mana saja untuk nama Kota Sending. Jadi untuk mendapatkan bunga padi ini tadi, banyak ujian-ujian yang terpaksa kita tempuhi untuk melayakkan kita memakai bunga padi. Jadi di sini kita perguruan seni silat Kota Sending mempunyai pakaian rasmi untuk pergi perjumpaan musyarat-musyarat dengan persatuan-persatuan lain, dengan pesaka-pesaka. Kita akan menggunakan pakaian rasmi kita. Saya menyertai seni silat ini dalam anggaran 8 tahun. Pada pandangan saya, memang silat ini membantu. Pertama sekali, ianya membantu dalam membentuk jati diri anak-anak bangsa. Kedua, ianya sebagai mampu meningkatkan disiplin. Saya menyertai silat sebab saya minat dengan silat. Dan salah satunya, saya menjadikan silat ini sebagai hobi saya. Dan silat juga saya anggap sebagai sukan harian. Saya akan mengaplikasikan silat ini, tapi bergantung pada keadaan. Dan apa yang saya berlatih di dalam ini, kemungkinan kalau ini sampai saat itu mungkin saya akan gunakan. Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Datuk Mas Ermiyanti Samsudin menyifatkan seni silat Kota Sending merupakan antara cabang persilatan negara yang menjadi sebahagian daripada warisan negara dan ianya juga perlu dijaga bagi memastikan entiti seni silat tersebut terus mekar di kalangan generasi yang akan datang. Satu, dua, tiga. Samping-sampingnya tu. Satu, dua, tiga. Banyak filem Melayu termasuklah filem arahan Tan Sri P. Ramlee menayangkan silat yang digunakan untuk mempertahankan diri dan orang lain. Banyak kepentingan silat digarapkan dalam filem itu. Sekarang aku pakai bedak ayam yang cantik tak? Cantik! Antara filem yang dimaksudkan ialah Pendekar Bujang Lapuk, Puteri Gunung Ledang dan sebagainya. Silat Kunci Melayu Melaka telah diasaskan oleh Allahyarham Tuan Guru Haji Buang bin Osman pada 53 tahun yang lalu. Sekitar tahun 1960, Tuan Guru telah memulakan impiannya dengan membuka gelanggang yang pertama di Kampung Bandar Kabah, Melaka.
Seni silat kunci Melayu Melaka ini adalah gabungan daripada 3 perguruan yang dituntut sepanjang kehidupan muda beliau, iaitu yang pertama adalah Perguruan Silat Cimande daripada Allahyarham Pak Guru Wak Sirat, yang kedua adalah Perguruan Silat Harimau dari Allahyarham Pak Guru Wak Usni, dan yang ketiga adalah Perguruan Silat Kunci dari Pak Guru Ismail Kamari. Silat Sekuni ni dia lebih kepada teknik-teknik kuncian. Dia kurang, bunganya kurang. Bila kita nak mempertahankan diri, kalau kita nak mengunci orang tu, memang susah. Jadi apabila seorang tu mempelajari silat kunci Melayu, mereka akan susul dengan pukulan dulu. Pukulan itu tujuan untuk apa? Untuk melemahkan lawan dulu. Apabila lawan kita telah lemah, barulah kita dapat mengunci mereka. Tapi untuk pengetahuan semua, persatuan kami ni walaupun persatuan yang kecil di Melaka ni, kami telah melahirkan ramai pesilat yang mewakili negeri, bertanding di peringkat kebangsaan, menang di peringkat kebangsaan dan telah mewakili negara pun ada. Nama saya Muhammad Dini Hakim. Umur saya 11 tahun. Saya belajar silat ni dah 2 tahun. Sebab silat ini boleh menyiapkan tubuh badan kita, dan satu lagi dia boleh melindungi diri kita daripada musuh. Sebab silat Sekumi yang paling bagus. Tanggal 18 hari bulan September 2015 merupakan hari yang bersejarah buat semua warga silat apabila kerajaan mengumumkan silat sebagai seni mempertahankan diri rasmi negara semasa Himpunan Silat Pesaka Negara 2015 di Dataran Merdeka yang dihadiri 20,000 pesilat daripada badan pendiri pesaka dan pesaka-pesaka negeri. Pengumuman tersebut dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak yang menghadiri perhimpunan tersebut di hadapan pesilat-pesilat yang membanjiri Dataran Merdeka. Mempertahankan diri resmi negara. Bermulanya dari Nusantara daripada abad ke-14 sehingga kini, seni silat mempertahankan diri semakin mendapat tempat di mata dunia. Legenda silat kali ini membawa kita ke dunia yang sangat berbeza. Kita dapat mempertahankan diri sendiri malah untuk orang lain juga. Cara dan tata susila dalam silat itu sendiri banyak dapat mendisiplinkan seseorang individu. Sejarahnya yang diturunkan dengan pelbagai bentuk dan juga gaya. Keaslian geraknya dipelajari dan diwarisi secara turun-temurun. Ianya merupakan identiti kepada masyarakat Melayu. Benarlah bak kata pepatah, takkan Melayu hilang di dunia. Begitu jugalah dengan warisan seni silat mempertahankan diri ini. Jika tidak, ianya akan pupus dan hanya diabadikan melalui tulisan dan gambar. Sekian sahaja saya Nurul Aini On Azmi. Assalamualaikum dan selamat malam.